Semua pembeli pakej HR template kami akan mendapat dua versi template, iaitu dalam bahasa Malaysia dan satu lagi dalam bahasa Inggeris. Di dalam pakej HR template kami mempunyai 6 item utama, iaitu Standard Operating Procedure ataupun SOP. Di dalam SOP ini, kita memberi kepada anda semua dua format file ya, ataupun dua format dokumen dalam Microsoft Word dan juga satu lagi PDF. Jika tuan-puan ingin mengedit apa juga dalam template kami, tuan-puan boleh menggunakan dalam format Word ini ya. Item yang kedua, tuan-puan akan mendapat satu lagi SOP di dalam pengurusan disiplin kaki tangan syarikat. Di dalam SOP disiplin ini, tuan-puan akan diberi SOP dalam mengendalikan disiplin syarikat ya. Kedua, contoh-contoh surat show cause letter. Ketiga, bagaimana charge letter akan diberikan kepada kaki tangan yang telah melakukan salah laku. Begitu juga kita ada disciplinary action form di mana borang ini digunakan jika ada kaki tangan melakukan salah laku, maka immediate superior boleh menggunakan borang ini dengan cepat ya. Begitu juga dengan halnya perkara-perkara lain, kita berikan juga beberapa nota ya berkaitan dengan disciplinary penalties under Act 265 di bawah Employment Act 1955. Dan juga beberapa rujukan dalam mengendalikan pemberhentian kaki tangan. Seterusnya, item yang ketiga dan keempat adalah Employee Handbook bagi kaki tangan eksekutif dan juga bagi kaki tangan bukan eksekutif. Kaki tangan eksekutif biasanya mempunyai faedah dan juga pampasan daripada syarikat yang lebih besar daripada kaki tangan bukan eksekutif. Jadi kita memisahkan dua skim pekerjaan kepada dua bahagian dan kita masukkan di dalam Employee Handbook supaya semua kaki tangan boleh membawa handbook yang kecil ini di dalam poket mereka sebagai rujukan. Bukan sahaja di dalam Employee Handbook diberitahu berkaitan dengan pampasan dan juga tata cara bekerja, kita boleh masukkan di dalam handbook ini berkaitan dengan visi dan misi syarikat, profil syarikat, begitu juga dengan produk ataupun services yang ditawarkan kepada pelanggan. Item yang kelima merupakan borang-borang yang perlu ada di dalam Jabatan Sumber Manusia. Kita ada pelbagai borang daripada Manpower Requisition, kemudian Job Application Form. Kita ada Job Application Form juga, ada dua template. Ketiga, kita ada Job Application Form bagi bukan eksekutif. Kita ada Employee Interview Score Sheet ya. Kita ada Interview Score Sheet ya bagi calon-calon yang datang temu tunggu. Dan digunakan oleh panel interviewer pada ketika sesi temu duga dijalankan. Setelah kaki tangan berjaya mendapat lantikan daripada syarikat, kita menggunakan borang medical examination template ya untuk mengesahkan bahawa kaki tangan baru ini disahkan secara medical sihat untuk bekerja dengan syarikat kita ya. Seterusnya, kita mempunyai confirmation of employee reporting for duty, ada employee orientation checklist, ada employee information form. Ini merupakan bekalan data ya bagi kaki tangan eksekutif dan bukan eksekutif. Seterusnya, maklumat berkaitan bank, berkaitan dengan potongan-potongan gaji yang akan dilakukan bagi pihak kaki tangan baru ini. Seterusnya kita ada performance appraisal form ya yang digunakan sebagai KPI di dalam syarikat. Di mana KPI ini nanti akan memberi petunjuk bahawa kaki tangan ini memberikan performance yang memuaskan ataupun sebaliknya. Tujuannya juga adalah untuk merancang kepada latihan yang sistematik kepada kaki tangan dan begitu juga memberi merit point ya ketika pemberian insentif, bonus, kenaikan pangkat, kenaikan grade dan juga kenaikan gaji kaki tangan. Kita juga mempunyai leave request form, ada
Annual Salary Increment Assessment Form ya. Seterusnya kita mempunyai ada satu form yang dikeluarkan oleh pihak union ya, jika syarikat kita mempunyai union. Jadi kita ada sediakan satu borang di mana kaki tangan boleh menggunakan borang ini jika mereka mempunyai apa-apa komplain ya. Seterusnya kita juga menyediakan file-file yang telah dicantumkan ya, supaya pihak tuan puan boleh mencetak fail ini dengan mudah ya. Dengan sekali tekan untuk printing, tuan puan boleh mendapatkan keseluruhan template kami ya, daripada SOP utama, SOP disiplin, employee handbook, dua jenis employee handbook, ada borang, ada surat dan juga pelbagai panduan dan juga rujukan tambahan ya. Ini adalah isi kandungan SOP utama bagi Jabatan Sumber Manusia ya. Tanpa pengetahuan di dalam Jabatan Sumber Manusia, tuan puan boleh mengendalikan Jabatan Sumber Manusia dengan mudah. Jika syarikat tuan puan mempunyai kaki tangan kurang daripada 50, pada pendapat saya, tuan puan tidak perlu untuk employ ya. Tuan puan tidak perlu employ pengurus HR ya, ataupun eksekutif HR untuk mengendalikan Jabatan Sumber Manusia. Pihak tuan puan bersama dengan junior eksekutif juga boleh mengendalikan Jabatan Sumber Manusia dengan mudah dengan SOP yang telah kami sediakan. Ini adalah sebahagian daripada template-template kami. Tuan puan boleh merujuk kepada keseluruhan template kami ini di dalam posting yang telah kita pinkan di dalam TikTok kita.